Okey, apakah dia mental health? Okey, mental health adalah a state mengikut WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Ia adalah a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively, and is able to make contributions to his or her community. Kalau dalam bahasa Melayunya, definisi kesihatan mental ini adalah keadaan kesejahteraan di mana kita semua menyedari akan kita punya keupayaan, kita boleh menangani stres dalam kehidupan seharian, kita boleh bekerja secara produktif dan mampu untuk menyumbang kepada komuniti kita. Jadi in short, kan, maksud definisi ini, in short dia adalah kesihatan mental adalah kesejahteraan kognitif, emosional dan sosial seseorang individu tu. Mental health is a person's cognitive, emotional and social well-being. Ia mempengaruhi feeling, thinking and behavior. Kesihatan mental kita, kenapa ia penting? Kerana ia mempengaruhi bagaimana kita beremosi ataupun mengendalikan perasaan, bagaimana kita mengendalikan pemikiran kita dan bagaimana kita bertingkah laku. Okey, itu mental health. Jadi, okey, mental health untuk melihat mental health, untuk melihat kesihatan mental kita, kita tidak boleh melihat kesihatan mental ni ataupun mental health ni berdasarkan pemikiran yang dikotomi, kan, pemikiran yang ya atau tidak, ataupun contoh kalau kita melihat kesihatan mental ni dalam bentuk pemikiran dikotomi, seperti kesihatan mental, sakit mental. Contoh, sihat mental, sakit mental. Waras, tidak waras. Waras, gila. Itu adalah pemikiran dikotomi bila kita melihat dalam konteks mental health. Jadi untuk melihat dan memahami mental health ni, kesihatan mental ni adalah penting untuk kita melihat kewujudan mental health ni dalam satu kontinuum ataupun dalam satu kesinambungan kontinuum. Maknanya dia berterusan. Okey. Contoh dekat sini iaitu kewujudan mental health ini, kesihatan mental kita semua dalam satu bentuk kontinuum adalah, okey, kalau tengok dekat sini kontinuum yang bermula dengan healthy, sihat, affected, terkesan, injured, cedera, ill, sakit. Maknanya terletak di kontinuum yang paling kiri ini adalah di mana kesihatan mental seseorang individu tu di tahap yang optimal, normal functioning, mampu berfungsi dengan baik, tahap yang maksimal ataupun tahap yang optimal. Okey. Sihat. Tapi ada masa-masanya kita punya kesihatan mental kita akan affected, terkesan apabila kita mengalami masalah, kita mengalami tekanan, kita mengalami tuntutan dalam kerja, dalam relationship dan sebagainya. Jadi akan affected dekat sini. Okay, jadi kesihatan mental kita akan terkesan tetapi boleh kembali kepada normal. Kan? Semua orang melalui di sini. Okay. Lepas tu bergerak ke kanan adalah di dalam kontinuum ini adalah cedera, kesihatan mental yang injured ataupun cedera. Mana mengalami gangguan kefungsian secara severe dan persistent, berterusan. Mengganggu sedikit sebanyak, mengganggu banyak komponen dalam kefungsian seseorang individu tu. Di hujung sekali di sebelah kanan adalah tahap kesihatan mental yang cedera, sakit, ill, mental illness dekat sini. Okey, ini di mana kesihatan mental seseorang itu memerlukan rawatan profesional, memerlukan pengfokusan
dalam kaedah perawatan mental mereka yang mengganggu banyak aspek dalam kefungsian mereka seharian sehingga mengganggu tahap kefungsian diri seorang itu. Dia menjejaskan kefungsian, tak boleh bekerja, ganggu relationship dia, ganggu pemikiran dia, ada yang mengganggu sudut legal, kan? Okey, so ini. Jadi seperti mana saya tekankan tadi, semua orang mempunyai kesihatan fizikal, kan? Yang daripada semasa ke semasa boleh jatuh sakit ataupun daripada semasa ke semasa kita boleh mengalami kemerosotan dari sudut fizikal kita. Begitu juga kesihatan mental kita. Kan? Kita semua ada kesihatan mental dan semua di kalangan kita ni boleh berada di sini, kan? Boleh tahap kesihatan mental kita boleh terjejas, affected dekat sini, kan? Ataupun tahap kesihatan mental kita boleh terjejas, boleh cedera dekat sini, injured. Dan ada juga yang boleh jatuh sakit sehingga memerlukan rawatan profesional yang perlukan kepada terapi dan juga ubat-ubatan. So itu adalah mental health. Jadi seperti mana ada faktor-faktor yang boleh menyebabkan kita jatuh sakit secara fizikal, yang boleh menyebabkan kita punya kesihatan fizikal kita merosot, begitu juga kesihatan mental kita ada faktor-faktor yang boleh menyebabkan kemerosotan kesihatan mental kita. Faktor-faktornya adalah ini, satu, genes, genetik. Kajian mendapati bahawa faktor genetik boleh menyebabkan penyakit mental, boleh meningkatkan risiko terhadap penyakit mental, genes. Yang kedua, faktor biologi. Faktor biologi adalah seperti contoh, seperti mengalami kecederaan pada otak, brain injury, kan? Ataupun apabila terlibat dengan dadah ataupun under a lot of pressure, a lot of stress sehingga dia mengganggu kefungsian otak kita. Okey, itu faktor biologi. Faktor environment juga boleh mempengaruhi, boleh menyebabkan kesihatan mental kita merosot ataupun mendapat penyakit. Environment seperti mana? Seperti saya terangkan tadi, environment yang pollution, kan, yang tercemar, ataupun environment yang under a lot of stress, environment yang tidak sihat pada pemikiran kita, environment yang bertoksik pada psychological kita. Contoh, being in an environment yang environment bukan hanya persekitaran kita, bukan hanya, tetapi ia juga environment seperti mana? Environment terdekat kita, di rumah kita, environment di rumah, kan? Environment di tempat kerja, environment di neighborhood kita. Ini semua mempengaruhi kesihatan mental kita. Dan last sekali, lifestyle, gaya hidup. Gaya hidup juga boleh menjadi faktor kepada kemerosotan kesihatan mental kita, yang akhirnya boleh menyebabkan kita mendapat penyakit mental. Contoh environment seperti environment yang stressful environment yang unsafe, tidak selamat, environment yang sentiasa dalam tekanan, threatening environment yang di mana kita lack social support, tidak mempunyai sokongan sosial yang kuat. So point dia kat sini, seseorang tu boleh mengalami sakit mental ataupun kemerosotan kesihatan mental mereka berdasarkan gabungan faktor-faktor di bawah ni. Gabungan genetik boleh gabung, ada gangguan genetik campur ada gangguan biologi dia, ada gangguan environment dia, ada gangguan lifestyle dia. Dia tidak semestinya ada satu faktor ni akan menyebabkan mendapat sakit mental, tapi adalah gabungan kepada semua faktor-faktor ini. So itu adalah untuk menjawab soalan pertama daripada. Jadi okey, stres. Kaitan stres dengan kemerosotan kesihatan mental. Stres adalah tindak balas yang normal. Okey, stres adalah tindak balas semula jadi badan kita terhadap ancaman.
Okey. Saya ulangi sekali, apa itu stres? Okey, stres adalah tindak balas semula jadi badan kita bila berhadapan dengan ancaman. Okey, dengan threat. Bila kita berhadapan dengan ancaman, okey, satu tindak balas fisiologikal yang akan berlaku dalam badan ni, okey, akan berlaku tau. Tindak balas fisiologikal akan berlaku dalam badan yang dikenali sebagai fight or flight. Okey, lawan atau lari. Bila kita berhadapan dengan ancaman, tindak balas fisiologikal yang dikenali sebagai fight or flight akan berlaku. Tujuan fight or flight tu adalah bertujuan untuk menyediakan diri kita menangani ancaman tu. Sama ada kita lawan bila berhadapan dengan ancaman tu ataupun kita lari lah, lambung kan, lari. Okay. So kenapa stres ni adalah tindak balas fisiologikal badan? Ia adalah seperti ni tau, bila kita berhadapan dengan ancaman, okay, badan kita akan activate tindak balas fisiologikal seperti okay, kita punya badan akan mengeluarkan hormon. Contoh hormon yang akan dikeluarkan bila kita berhadapan dengan ancaman ni, hormon kortisol, hormon adrenalin. Kita punya hati ataupun kita punya akan menghasilkan glukos yang akan masuk ke dalam bloodstream kita. Glukos ni adalah bertujuan untuk bagi kita tenaga supaya kita mempunyai tenaga untuk berlawan ataupun lari daripada ancaman itu tadi. That's why bila kita berhadapan dengan stres, kita akan mengalami tindak balas fisiologikal ni tau, tindak balas fizikal kita. Kita akan, degupan jantung kita akan deras, kita punya badan akan berpeluh, tapak tangan kita akan berpeluh, kita punya nafas akan turun naik, kita punya darah kan, tekanan darah kita akan mendadak naik. Lepas tu kita punya muscle akan constricted kan. That's why stress adalah respons tindak balas badan kita bila berhadapan dengan ancaman. Okey, bila saya bercakap tentang ancaman ni boleh jadi ancaman yang sebenar, real threat, ataupun imaginary ataupun perceived kan, berdasarkan persepsi masing-masing. Ancaman ni bergantung kepada persepsi masing-masing. Saya dah explain tadi kan, stres ni adalah tindak balas badan kita apabila berhadapan dengan ancaman ataupun cabaran. Dan semua orang respon differently terhadap situasi-situasi yang mereka lihat sebagai ancaman. Okay. Contoh, ada orang breakdown bila stres. Ada orang jadi anger bila stres. Ada orang shutdown, tak ada energy nak buat banyak perkara bila stres kan. Ada orang sedih bila stres. Okey, so macam-macam. Okey, stres ni dia bukan satu yang negatif dan dia bukan satu yang positif, dia neutral. Sebab stres dia bukan negatif. Stres, saya nak tekan lagi sekali, maksud stres adalah tindak balas badan kita terhadap ancaman. So it is neither good nor bad. Stres ada dua jenis. Stres positif, stres negatif. Stres positif ini dikenali sebagai eustress. Kan, kita semua mengalami stres dalam hidup kita. Kan, sama ada secara positif ataupun negatif. Okey. Stres positif dikenali sebagai eustress. Ini adalah contoh stres-stres positif seperti bila kita nak interview kerja, ataupun bila kita nak ni student-student banyak kan, ada pengalaman keluar dating kan, first time pergi dating, kali pertama jumpa markah, jumpa boyfriend kan berdebar dekat situ, berpeluh-peluh kan, rasa anxious apa semua. Itu stres. Itu positif stres yang positif. Nak ambil exam, kalau nak pergi ambil examination, boleh mendatangkan stres. Kalau competition, athletes, ahli-ahli sukan kan, bila ada tournament, ini semua boleh memberi stres, tapi ia adalah stres yang berbentuk positif. Stres yang berbentuk positif ni perlu kan, kerana tujuan dia memberi kita fokus, dia membuat kita memberi penumpuan
dan dia akan membuat diri kita untuk perform lebih. Kan, macam saya cakap tadi, kalau examination stress, dia akan membuat diri kita bagi energy, kan, dia akan motivate kita untuk perform better. Sama juga dalam competition, sama juga dalam tournament, sama juga macam pergi dating tadi. Kan kita nak apa, dia bagi kita stress, kita nak perform well, kita nak atasi stress tu. So itu eustress ataupun stress yang positif. Dan selalunya stress yang positif ni dia ciri-ciri dia short term. Dia short term. Kan? Jadi bila kita dah overcome episode stress tu, badan kita akan kembali normal. Tak ada apa dah. 2-3 kali dating tak ada apa. Lepas tu dah next tournament, next competition, dah okey. Begitu juga seterusnya. Okay. Stres negatif ini adalah dikenali sebagai distress. Ini ciri-ciri stres negatif ini dia boleh menyebabkan kita mengalami banyak penyakit, sama ada penyakit fizikal dan juga penyakit mental. Dan selalunya kemerosotan ataupun sakit mental ini adalah dikaitkan dengan prolong distress ni tadi. Stres yang negatif dalam keadaan jangka masa yang panjang. Okey. Dan ciri-ciri dia decrease kita punya performance. Kalau tadi stres positif, dia motivate kita untuk perform better, kan? Distress ni pula, stres negatif ni dia akan decrease kita punya performance. That's why kalau seseorang tu mengalami stres yang terlampau dan keterlaluan, dia akan mengganggu gugat dia punya tahap kefungsian dia. Tak boleh nak perform, tak boleh nak concentrate, kan, tak boleh ganggulah banyak aspek dalam kehidupan dia. Itu dia, dua jenis stres. Dan sumber-sumber yang boleh mendatangkan stres dalam kehidupan kita ni ada dua. Sama ada sumber eksternal, luaran, dan sumber internal, dalaman. Kalau sumber punca luaran ni, eksternal, berbalik kepada ni, environmental, kita punya persekitaran tadi, boleh menyebabkan kita stres. Persekitaran, macam saya cakap, persekitaran kekeluargaan kita, persekitaran rumah tangga kita, persekitaran kita punya neighborhood, persekitaran kita punya negeri, contoh negara, itu environmental. Okey. Dan social, eksternal juga social. Ini hubungan kita ataupun hubungan interpersonal kita. Hubungan kita dengan orang, dengan kawan-kawan, ataupun kurangnya hubungan yang kita ada, hubungan sosial, kurangnya social connection yang kita ada. Ini semua boleh menjadi sumber source of stress. Atau contoh lagi, social, kita masalah rumah tangga, masalah dalam relationship, masalah tempat kerja dengan bos, ini semua boleh mendatangkan stres. Okey, life events, macam saudara Azhar cakap tadi, life event, kejadian-kejadian dalam hidup, event-event dalam hidup kita, contoh putus cinta, contoh kena buang kerja, contoh berpindah ke tempat yang baru, kan, proses penyesuaian, ini semua boleh mendatangkan stres. Okey. Dan juga everyday living kita, tuntutan harian hidup. Nak hantar anak pergi sekolah, nak kena bangun awal, nak kena bayar bil bulan ni, bil kereta nak kena bayar, bil api nak kena bayar, bil telefon nak kena bayar, bil Astro nak kena bayar, bil Unify nak kena bayar, ini semua. So demands of everyday living ni boleh mendatangkan stres. Okey, itu satu sudut dia eksternal. Okey, internal. Okey, sources of stress yang kedua adalah bentuk dalaman, internal. Ini datang dari dalam diri kita. Contoh kita punya sikap, attitude seseorang tu, kan. Pemikiran seseorang tu boleh menyebabkan stres, kan. Pemikiran yang negatif, pemikiran yang paranoia, pemikiran yang pesimistik, ini semua boleh menyebabkan stres. Imajinasi pun, kita punya imajinasi pun boleh mendatangkan stres, kan. Kita berimajinasi macam-macam, kan. Ataupun anticipation, kita punya jangkaan kita. Kita selalu, contoh kalau seorang yang selalu anticipate perkara-perkara yang negatif, worst case scenario, kan. Oh, kalau aku
pergi jumpa dia nanti dia tak suka aku macam mana? Kalau aku pergi jumpa bos aku ni nanti kena marah, kena tengking depan orang ramai dalam meeting tadi macam mana? Ini semua dia anticipate tau. Jadi anticipation tu boleh buat stres. Benda belum berlaku lagi. Begitu juga perasaan. Pelbagai perasaan juga boleh mengundang stres. Rasa takut, rasa marah, rasa risau, ini semua boleh menyebabkan stres. Dan juga personality. Kita punya personality, kita punya karakter boleh menjadi punca kepada stres. Okey. Jadi poin dia dekat sini untuk melihat stres ni dengan lebih dalam, saya akan gunakan analogi bekas stres ataupun analogi the stress bucket. Okey, ini adalah berguna untuk kita memahami stres ni. Kita melihat stres ni dengan menggunakan analogi bekas stres ataupun stress bucket. Di sini kita melihat analogi ni sebagai kita punya toleransi kita terhadap stres. Jadi semua kita ada bekas ni, bekas stres. Semua kita ada stress bucket ni. Semua orang. Okey, jadi ini bucket ni kita bawa hari-hari. Kan, saya ada, Nik Ilhami ada, Azhar Rahman ada, Nur Hidayu ada, Puan Hani ada, semua kita ada stress bucket kita. Kita ada bekas stres ni. Jadi kita berjalan dengan membawa bekas stres ni. Jadi yang dekat atas ni, bucket-bucket bekas-bekas kat atas ni adalah punca-punca stres. Okey. Contoh punca-punca stres ataupun stressor pada saya dan anda dan yang lain-lain mungkin berbeza-beza. Ada relationship yang boleh menjadi penyumbang ataupun penyebab kepada stres yang boleh memenuhkan saya punya bucket ni. Kan, boleh jadi financial, boleh menjadi punca stres. Boleh jadi kesihatan fizikal, boleh menjadi punca stres. Boleh jadi kerja, kan, kejaya ataupun assignment dekat sekolah boleh menjadi penyumbang kepada punca stres saja. Okey. Jadi bayangkan ni, kita semua ada bucket ni. Jadi bucket kita berbeza-beza saiz dia. Kan, saiz ni dia saiz bucket stres ni dipengaruhi oleh kita punya personality tadi, boleh dipengaruhi dengan cara kita berfikir, boleh dia dipengaruhi dengan pengalaman kita dalam hidup, kan. Jadi ada orang stres bucket dia besar, kan, ada orang stres bucket dia kecil, kan. Tahap dia pengisian stres dia ni berbeza-beza. Jadi poin dia dekat sini, kalau banyak sangat stressor ni tadi, banyak sangat penyumbang kepada stres ni, bila bucket kita itu tadi dah penuh, kan, bila dah penuh air akan melimpah. Jadi disebabkan oleh itu kita kena ada lubang-lubang dekat sini ataupun pili ke lubang-lubang untuk kita keluarkan stres tu tadi. Jadi analogi lubang-lubang ni yang saya buat dekat sini adalah kita punya mekanisme ataupun kita punya cara untuk menangani stres ataupun healthy coping. Kan, ada orang mengendalikan stres bila dia dah stres sangat ni, bucket stres ini dah penuh, kan. Ada orang rehat, ada orang exercise, hiking contoh, bersukan contoh. Yang sihat, bagaimana seseorang tu disarankan ataupun diunjurkan untuk menangani stres. Jadi yang menjadi isu dekat sini adalah bila kita punya bucket ni dah penuh dengan stres, air dah semakin lama semakin penuh, kan. Bila dah melempah, yang melempah ni lah yang menjadi menyebabkan kemerosotan kesihatan mental kita. Ada orang snap, dia boom, dia meletup, dia mengamuk, kan, dia buat macam-macam lah, kan. Ada yang sampai depressed, kan. Ada yang sampai shutdown. Ataupun yang worst sekali yang kita pernah baca, yang pernah berlaku pun dalam negara kita, sampai commit suicide pun. Sampai commit suicide disebabkan berhadapan dengan tekanan
hidup dalam zaman pandemik ni kan, hutang kan, komitmen pada keluarga, lepas tu hutang, punca pencarian tak ada, nak kena bayar komitmen bank apa semua. Jadi tak nampak cara yang bersesuaian untuk coping ni, bunuh diri. Itu paling ekstrim tu kan. Okay. So ini stress bucket. Ini jadi itu adalah jawapan kepada soalan yang diajukan oleh moderator kita, Nick, kaitan stres dengan kemerosotan kesihatan mental seseorang tu. Terima kasih. Assalamualaikum sekali lagi. Untuk menjawab soalan yang baru diajukan oleh kita punya moderator, bagaimanakah untuk menguruskan kita punya stres tadi ya? Bagaimana untuk kita menguruskan stres kita? Dan ini juga saya baca tadi. Saya baca dalam Zoom punya soalan, ada Puan Hani dengan Iqbal lah tanya macam mana nak kendalikan kita punya stress bucket. Nak kena minimize ke nak kena maximize? Kan? Macam mana nak kena besarkan kita punya bekas tu tadi, besar atau kecil? Okay. Jadi poin dia kat sini, jawapan saya adalah bukan untuk kita membesarkan atau mengecilkan kita punya stress bucket ni, kan? Tetapi adalah healthy ways of coping tadi tu. Okay, macam saya cakap tadi, semua kita ada bucket. Saya tak tahu betapa besar, berapa besar atau berapa kecilnya stress bucket anda masing-masing, kan? Tapi setiap bucket tu kena ada lubang keluar air tu tadi, ataupun lubang keluar stres tu tadi. Kita semua kena ada strategi, kena cari coping mechanism kita untuk kita keluarkan air, untuk kita reduce stres yang terkumpul dalam diri kita tu tadi. Okey, jadi bagaimana nak menguruskan stres tu, nak menguruskan air yang makin lama makin penuh tu tadi, kita nak keluarkan kan? Bagaimana? Okey, ini jawapan dia. Adalah untuk kita bagaimana nak uruskan tu, kita kena memfokuskan kepada 7 dimensi ni. Okey, memfokuskan kepada growth, perkembangan, okey, kepada improvement, peningkatan, dan kepada keseimbangan ataupun balance 7 dimensi ini. Okey, ni dia 7. Okey. Kan tadi kata mental health kita, kesejahteraan diri kita ni kan, dia berkait rapat. 7 dimensi ini adalah interconnected, saling berkait. Kan? Ini mempengaruhi kesihatan mental kita, kesejahteraan diri kita. So, untuk menguruskan stres ataupun untuk menguruskan kesihatan mental kita, kita kena memfokuskan kepada mengembangkan, mempertingkatkan kualiti dan juga keseimbangan 7 dimensi ini tadi. Okay. Dimensi pertama, physical. We have to take care of our physical aspect ataupun physical dimension kita. Kita kena ada adequate rest, rehat yang cukup, kan? Adequate exercise yang cukup, makan yang sihat, kan? Eat healthy, kan? Cukup nutrition, cukup rest, cukup tidur, ni semua physical. Okay. So satu dimensi yang pertama yang kita kena take care adalah dimensi fizikal kita. Okay. That's why exercise boleh. Sebab tadi kan saya dah terangkan tentang definisi apa maksud stres tadi. Tindak balas fisiologikal, tindak balas badan kita, tindak balas fisiologikal badan terhadap ancaman. So that's why physiological response tadi. Kan, bila kita stres, kita punya heartbeat kan jadi tinggi kan. Kita punya muscle tense,
lepas tu kita punya liver menghasilkan glukos bagi akses, bagi tenaga. Kan tenaga tu, yang glukos ni diperlukan oleh badan, perlu dikeluarkan. That's why bila kita stres, kan contoh bila kita kena kejar dengan anjing. Bila kita kena kejar dengan anjing kan itu satu ancaman tu, kan meletakkan keadaan kita dalam keadaan stres, satu ancaman. Jadi suddenly kita ada tenaga untuk kita lari sekuat-kuat hati kita, melepaskan diri daripada ancaman kena kejar anjing tu tadi. Kan? Bila kita kena kejar dengan anjing tu, kalau kita lompat longkang yang luas pun kita boleh lepas. Mana datang energi tu? Itu yang bila dalam keadaan stres, badan kita kan akan liver kita akan menghasilkan glukos tadi bagi tenaga. So jadi tenaga tu perlu digunakan untuk berhadapan dengan ancaman. That's why bila dalam keadaan stres adalah banyak pakar-pakar yang menyarankan agar kita kendalikan dengan exercise. Do a lot of physical activities. Kita counter balik dengan physical activities. Bersukan membantu sangat-sangat. Kan, beriadah membantu sangat-sangat because that excess energy yang disebabkan oleh stres tu kita kena utilize energy tu. So kalau kita energy banyak dalam badan kita nak berhadapan dengan fight or flight tu tadi, lepas tu kita tak guna, kan? Jadi nak guna kita nak kendurkan balik tu, nak spend all the energy. That's why kita kena beriadah, bersukan, kena counter dengan physical. Salah satu aspek dari physical. Okay, dimension yang kedua ataupun aspek yang kedua intellectual. Intellectual, kita melakukan aktiviti-aktiviti yang kreatif dengan stimulating mental activities. Creative and stimulating mental activities, kan? Kita cultivate new knowledge, kan? Kita cultivate new skills. Satu, bagaimana kita nak take care dengan dimensi intellectual kita. It can either be like formal setting, macam pergi kelas-kelas formal, pergi institusi pengajian tinggi, kan, to acquire knowledge, or it can also be done informally, secara informal, through reading, membaca, kan, keep kita punya brain aktif. Lepas tu berdiskusi, conversation juga, kan, berdiskusi juga membantu kita mengembangkan kita punya ilmu, meningkatkan kita punya intellectual. Lagi contoh, berapa lama kita dah lockdown? Kali ni MCO 2.0. Tahun lepas MCO 1.0. Berapa lama lockdown? Kan ada orang sampai tepu kat rumah. Kan Netflix. Prime Video, Netflix, YouTube, tengok video kucing, tengok K-pop, itu. Jadi kan we can also overcome depression and boredom, kan, terkurung dalam masa yang lama tu, kan, dengan kita keep kita punya mind occupied. Kan banyak orang menggunakan masa yang produktif dalam tempoh MCO tu dengan membangunkan intelektual mereka. Mereka belajar kemahiran baru, ada yang belajar memasak. Saya sendiri 40 berapa tahun hidup ni tak pernah masak, kan. Saya sebab MCO ni memaksa saya untuk survive. Saya belajar masak dalam YouTube salah satunya. Kan, because fed up, kan, dah tepu duduk rumah, kan. Jadi macam-macam kreativiti yang saya dapat masakan tu, belajar so that it keeps me occupied and stimulated. Lepas tu bangga dengan pencapaian ilmu-ilmu baru. Contoh, kan, boleh belajar memasak, boleh belajar new language, boleh belajar tengok TED Talk ataupun educational, motivational punya videos. Ini semua boleh keep our mind occupied and berkembang, kan. So intellectual. Dimensi yang ketiga emotional. Pengendalian emosi. Macam mana nak menguruskan emosi? We can talk to someone, kan, kalau kita ada tekanan emosi, besides talking to someone, dengan kawan-kawan yang kita percaya, yang rapat, dia boleh mengurangkan ketegangan emosi itu, tekanan emosi. Kita juga boleh bercakap dengan profesional. Contoh, if you are feeling persistent sadness, kan, rasa sedih yang berterusan, rasa down, murung yang berterusan, you can talk to professional. Ataupun if you are struggling with anger, kan, if you are struggling with anger, marah,
kan. Dan contoh anger menyebabkan anda bermasalah dalam banyak aspek kehidupan, masalah di tempat kerja, bermasalah dengan kawan-kawan, bermasalah dalam relationship. So it is advisable to talk to a therapist, a counselor untuk manage tu, kan. Because if you cannot manage your emotion well, kan, dia akan mengakibatkan kemerosotan kesihatan mental kita. It will cost you your mental health. Jadi it is important for us to take care of our emotional dimension. Contoh, kalau ada masalah rumah tangga, kan dia akan tarik energi kita, kan. Dia akan buat kita down kalau kita ada masalah dengan orang tersayang dalam relationship, dalam marriage. So pentingnya untuk kita kendalikan emosi ni macam-macam lah. You can talk to someone, so you can do things that stimulate or make you happy, buat anda gembira, kan. Ini macam-macam. Okay. So dimensi yang keempat ni social. Social adalah kita punya sistem sokongan, our social support, kita punya sistem sokongan, meaningful relationship ataupun perhubungan yang bermakna. Okay, perhubungan yang bermakna. So like when you are dealing with stress, when you are dealing with crisis dalam kehidupan anda, kan. So you know where to go to and whom to talk to. Anda ada best friend, anda ada BFF anda ada orang yang you look up to that you can consult, kan. Itu anda tahu there's someone to talk to yang boleh faham, yang boleh take away you punya tekanan tu. Jadi dan kajian juga menunjukkan bahawa sokongan sosial memainkan peranan yang penting dalam pengurusan tekanan tu, kan. Dan selalunya mereka yang mengalami kemerosotan mental ataupun kesakitan mental, selalunya sokongan sosial mereka, they are lacking of social support. Tak banyak orang-orang yang signifikan dalam hidup mereka. So that's why depressed. Okay, so dimensi yang seterusnya adalah dimensi spiritual. Dimensi kerohanian penting, kan. Kita menyedari bahawa ada purpose, kita ada tujuan dalam hidup. Apa tujuan kita hidup, kita ada direction in life. Kalau kita seorang yang ada spiritual value, kita ada pegangan agama, tak kira apa agama yang anda anuti, kan. At least the belief of there's a higher power than you. Ada benda-benda it is beyond your control, kan. Jadi kita give up kita punya control, kan. Yang selalu mendatangkan masalah ni because kita punya nature yang ingin to be in control. Kita selalu nak ada dalam kawalan kita, nak kawal, kan, nak kawal emosi kita, nak kawal hubungan kita. There are some things in life that it is beyond your control. Anda dah buat yang terbaik, kan, but the belief of there's a power greater than all of us, maknanya aku dah buat yang terbaik, kan, di luar kawalan aku. Ada kuasa. Kalau bagi yang Muslim, Allah tahu benda yang lebih baik untuk aku. Ini dah memang tersurat, kan. Aku dah buat yang terbaik, Allah berserah pada kau. Contoh tu pentingnya dimensi spiritual. Dimensi yang seterusnya occupational, pekerjaan boleh menyumbang kepada kesihatan atau juga kemerosotan kesihatan mental kita. Because kita bila as soon as we reach adulthood, kan, bila kita dah habis belajar 18 tahun, some 18 tahun, kan, some habis universiti, awal 20-an dah start kerja, sampailah pension nanti. So bayangkan, kan, kita menghabiskan banyak tahun dalam kehidupan kita bekerja. Kalau kita tak find satisfaction, kita tak puas hati, kita tak pekerjaan yang kita buat ni tak mendatangkan kepuasan pada kita, of course kita gonna get depressed, kan. Kita tak happy at work, kita tak happy dengan majikan kita tak happy dengan kebajikan kita, kan. Of course dia akan drain kita punya kebahagiaan.
That's why pentingnya kita memfokuskan atau mempertingkatkan kualiti dimensi pekerjaan kita. Dan last sekali, dimensi environment. Environmental dimension kita, maknanya persekitaran terdekat kita di rumah, kan, persekitaran apa kita punya kampung, bandar, city, pastikan persekitaran yang tidak tercemar, yang sihat dari segi mental, yang sihat dari segi kebersihan. Lepas tu yang harmoni, ini semua mempengaruhi kita punya kesejahteraan. So overall kita punya kesejahteraan ni, wellness kita bergantung kepada 7 dimensi. Ini sangat-sangat berkait rapat dengan cara pengendalian stres kita dan juga untuk mempertingkatkan kualiti kesihatan mental kita. Okay.